Assalamualaikum kelas. Untuk kelas Bahasa Melayu kita pada pagi ini, kita akan belajar unit 11 di bawah tajuk Kesenian Dihargai. Sebelum memulakan kelas, cikgu akan bacakan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan terlebih dahulu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir PDPR, murid dapat menggunakan kata perintah mengikut konteks dengan betul. Manakala kriteria pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir PDPR, murid berjaya mengenal pasti kata perintah dalam teks dengan tepat, melengkapkan ayat menggunakan kata perintah yang sesuai dengan tepat, dan membina ayat menggunakan kata perintah dengan tepat. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai kata perintah. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberi perintah sama ada dalam bentuk suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Contoh kata perintah ialah, contoh pertama, sila. Sila digunakan untuk meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Contoh kedua ialah tolong. Tolong digunakan untuk meminta bantuan. Contoh ketiga ialah minta. Minta digunakan jika mahu akan sesuatu. Contoh keempat adalah harap. Harap digunakan untuk meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Contoh kelima pula adalah jangan. Jangan digunakan untuk melarang melakukan sesuatu. Contoh keenam adalah usah. Usah pula digunakan untuk jangan melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah jemput. Jemput digunakan untuk mengajak atau mengundang. Di sini, cikgu ada berikan kamu 7 contoh kata perintah iaitu sila, tolong, minta, harap, jangan, usah dan jemput. Cikgu harap kamu faham mengenai kata perintah yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Seterusnya, mari kita baca dan dengar perbualan antara Nenek, Hana, Pravin dan Some. Kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 72 dan 73. Mari kita mulakan. Tolong ambil daun palas itu. Baiklah, Nenek. Sila pisahkan daun palas itu. Pravin, minta lapkan daun palas itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Nenek, tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Pravin, sila simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Kemudian, masukkan pulut dan padatkan. Wah, mudahnya, Nenek. Hana, tolong tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Some, pusing daun ke belakang kelongsong seperti ini. Kemudian, tarik ekor daun itu. Pandai, Hana. Cucuku sayang, hahaha. Jangan tarik keluar terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Ketupat ini hendak diletak di mana, Nenek? Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api, tetapi jangan terlalu kuat. Murid-murid, tahu perbualan ini mengenai apa? Ya, perbualan ini mengenai ketupat palas. Ketupat palas ialah sejenis makanan Melayu yang menggunakan pulut dan dibungkus menggunakan daun palas. Jika ketupat biasa berbentuk segi 4, ketupat palas pula berbentuk segitiga.
Mari kita semak semula perbualan tadi dan kenal pasti kata perintah yang terdapat di dalamnya. Untuk dialog pertama, ambil daun palas itu. Kata perintah yang terdapat dalam ayat ini adalah tolong. Tolong. Seterusnya, baiklah nenek. Dalam ayat ini tidak mempunyai kata perintah. Mari kita lihat yang seterusnya. Sila pisahkan daun palas itu. Dalam ayat ini, nenek menggunakan perkataan sila yang merupakan kata perintah. Dan Pravin minta lapkan daun palas itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Ayat ini juga menggunakan kata perintah minta. Nenek, tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Ayat ini menunjukkan kata perintah tolong. Seterusnya, nenek menggunakan kata perintah sila dalam perbualan ini. Untuk Pravin, sila simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelonsong. Kemudian masukkan pulut dan padatkan. Seterusnya, Some juga menggunakan kata perintah iaitu tolong. Wah, mudahnya nenek. Hana, tolong tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Seterusnya, Hana tidak menggunakan kata perintah. Nenek juga menggunakan kata perintah seterusnya, iaitu jangan. Jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Yang akhir sekali ialah perbualan daripada nenek. Nenek menggunakan dua kata perintah dalam perbualan ini, iaitu tolong dan jangan. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk, buka api tetapi jangan terlalu kuat. Bagi yang berjaya mengenal pasti semua kata perintah yang terdapat dalam perbualan antara nenek, Hana, Pravin dan Some. Bagi latihan tutorial pada hari ini, cikgu mahu kamu buat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 83 dan 84. Pada muka surat 83, isikan tempat kosong menggunakan kata perintah yang telah diberikan dalam kotak di bahagian atas muka surat. Manakala untuk latihan muka surat 84, kamu hendaklah membina ayat menggunakan kata perintah yang diberikan. Pilih satu kata perintah yang paling sesuai dengan gambar. Kamu tidak perlu menggunakan kedua-dua kata perintah yang diberikan. Sekian sahaja kelas kita pada pagi ini. Jangan lupa hantar latihan tutorial kamu yang telah siap dan isi link kehadiran mengikut kelas. Terima kasih kelas.